Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar murid-murid Darjah 5 Muslim? Semoga terus sihat dan terus ceria. Baik, kita sambung lagi PDPR kita pada hari ini, hari Selasa 15 Jun 2021, bersamaan dengan 4 Zulkaidah 1442 Hijriah. Kita sambung lagi pembelajaran kita pada pelajaran 5, had minum arak. Mata pelajaran Jenayat, muka surat 23. Jenayat, muka surat 23. Di mana minggu lepas kita belajar bab had qazaf. Qazaf ni apa? Qazaf ialah menuduh orang berzina. Kalau menuduh orang berzina juga dikenakan hukuman, berdosa dan dikenakan hukuman dan denda. Kita tidak boleh menuduh orang berzina tanpa saksi, tanpa bukti. Okey, sekarang kita masuk pelajaran baru, iaitu pelajaran 5, had meminum arak. Semua murid-murid tahu arak ni apa? Arak ni ialah minuman yang memabukkan. Kedai Cina banyak jual arak. Jenama pun bermacam-macam. Okey, apa arak? Apa pengertian meminum arak? Muka surat 23. Meminum segala jenis yang memabukkan dan menghilangkan kewarasan akal. Kalau kita minum benda tu, kita minum minuman tu, kita boleh mabuk dan akal kita boleh hilang sekejap. Itu dah mabuk lah tu. Itu ialah minum arak. Okey, dalil pengharaman arak. Dalil ni apa? Bukti dalam Al-Quran atau hadis. Okey, kata Allah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Kita nak tahu ayat Al-Quran ni, apa perkara-perkara yang keji dari perbuatan syaitan tu. Okey, yang pertama arak, 2 judi, yang ketiga pemujaan berhala, sembah berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah. Mengundi nasib ni telik nasib lah. Kita telik nasib, apa akan terjadi 2 tahun akan datang, apa akan jadi kita akan masa datang. Tak boleh. Kita kena terima qada dan qadar. Tak boleh telik nasib. Okey, semua itu perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Hendaklah kamu jauhi. Okey, kita pindah muka surat 24. 5.3. Syarat perbuatan minum arak yang boleh didakwa. Apa syarat dia? Kalau kita minum arak tu, kita boleh dikenakan denda, dikenakan hukuman dan didakwa. Yang pertama, bahan yang memabukkan hendaklah dalam bentuk minuman, sekalipun dicampur dengan bahan-bahan yang lain seperti makanan. Mesti minuman tu, mesti perkara yang memabukkan tu berbentuk minuman. Walaupun minuman tu bercampur dengan makanan yang halal.
Kalau arak tu kita campur dengan makanan, apa-apa makanan, lepas tu kita minum, dia juga haram dan boleh dikenakan hukuman. 2. Orang yang dituduh telah minum arak. Kita tuduh orang tu minum arak, dia betul-betul minum. Jadi orang tu kena hukuman. Nombor 2 tadi. Nombor 3. Minum melalui mulut dan telah sampai sekurang-kurangnya ke halkum. Dia minum melalui mulut, tak melalui lain. Lepas tu sekurang-kurangnya air arak tu sampai ke halkum. Tahu kan halkum? Halkum yang dalam, kalau kita masukkan mulut, tak boleh sentuh. Dia dalam. Tu dah sampai ke halkum. Okey. 4. Minum dengan kehendak sendiri, tidak dipaksa atau terpaksa. Dia minum tu sebab dia memang nak minum, bukan sebab dipaksa. Bukan sebab orang paksa, kalau tak minum aku bunuh. Kalau dia dalam keadaan terpaksa, tak kena hukuman. Boleh. Tak kena hukuman. Dia tidak dipaksa dan tidak terpaksa. Kalau terpaksa tu macam mana? Terpaksa tu macam dia duduk dalam hutan, dia terlalu haus, tak ada minuman. Dalam tangan dekat situ dia terjumpa arak. Jadi kalau dia tak minum, dia akan mati. Jadi itu dinamakan darurat. Jadi dia minum. Jadi itu terpaksa minum. Okey, kita masuk lagi yang bawah tu, hukum meminum arak. 5.4. Tengok buku teks muka surat 24. 1. Haram dan berdosa besar. Kalau kita minum arak, haram. Dan dosanya apa? Bukan dosa kecil, dosa besar. Macam meninggalkan solat, dosa besar. Macam membunuh, dosa besar. Samalah minum arak, dosa besar. 2. Qadar had di atas kesalahan meminum arak ialah 40 kali sebatan bagi merdeka dan 20 kali sebatan bagi hamba. Kalau orang yang merdeka, sekarang semuanya dah merdeka. Jadi kalau dia minum arak, hukumannya 40 kali sebatan. Kalau zaman dulu ada hamba, hamba hanya kena 20 kali sebatan. Sebatan ni macam mana? Sebat lah, guna rotan. Nombor 3. Harus ditambah hukuman menjadi 80 kali kepada orang yang merdeka dan 40 kali kepada hamba. Tambahan tersebut dianggap sebagai hukuman ta'zir. Boleh tambah. Kalau pihak mahkamah nak tambah, boleh tambah. Ia tambahan daripada hukuman ta'zir, hukuman daripada hakim. Okey, sabitnya had, sabitnya hukuman. Dia boleh disabitkan bersalah jika disaksikan oleh 2 orang saksi lelaki atau pengakuan diri sendiri. Kalau orang tu minum arak, ada 2 orang saksi, ada 2 orang yang tengok, lelaki. Kalau perempuan tak boleh, dia kena lelaki yang tengok, 2 orang lelaki yang tengok, dia boleh dikenakan hukuman. Dan dia mengaku sendiri dia telah minum arak. Contohnya ayat dia, memang aku telah minum arak. Itu dia boleh dikenakan hukum. Dia mengaku sendiri dia minum arak. Okey, itu saja pembelajaran jenayat kita pada hari ini. Jadi, cikgu nak bagi soalan. Dengar baik-baik soalannya. Tulis sendiri soalan dalam buku tulis jenayat. 1. Soalannya berbunyi, apakah pengertian meminum arak? Jawapannya muka surat 23. Yang kedua, soalannya, berikan 2 syarat
berikan dua antara syarat perbuatan minum arak yang boleh didakwa, yang boleh didenda. Dua sahaja. Apakah syarat perbuatan minum arak yang boleh didakwa? Yang ketiga, apakah hukum minum arak? Apakah hukum minum arak? Yang keempat, berapakah had sebatan yang dikenakan bagi orang yang minum arak? Berapa kali sebatan? Soalan yang kelima, apakah syarat bahawa dia disabitkan had hukuman? Satu, jawapannya disaksikan oleh dua orang saksi. Yang kedua, pengakuan diri sendiri. Okey, ada berapa soalan? Ada 5 soalan. Jadi buat di dalam buku tulis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pelajaran yang kedua. Wallahu a'lam.